Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Selepas hangat diperkatakan ramai orang berkaitan dengan keputusan pilihan Raya Kecil Dun Pelangai, walaupun sebelum ini ada yang mengatakan Perikatan Nasional mampu untuk mengalahkan calon dari Barisan Nasional, namun akhirnya secara rasmi diumumkan kemenangan untuk BNPH bagi PRK Dun Pelangai. Nah, tuan-tuan dan puan, ada yang kata berkaitan dengan rombakan kabinet. Bilakah rombakan kabinet dilakukan? Bilakah pengumuman rasmi dari Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah selepas PRK Pelangai barulah akan ada rombakan kabinet? Dan sebagainya persoalan timbul dari penyokong kerajaan perpaduan, dan bukan dari penyokong saja, begitu juga dari rakyat Malaysia. Nah, sebelum ini kita mendengar Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, membuat kenyataan bahwa beliau tengah fikir berkaitan dengan rombakan kabinet. Tarikh pun belum ditentukan, tetapi yang kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tengah fikir, tengah merancang, rasanya tengah merancang adakah rombakan kabinet akan dilakukan. Dan seperti mana yang dinyatakan ramai orang, bahkan ada juga gesaan untuk memecat beberapa menteri di dalam kabinet. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, dalam satu artikel sebelum ini menyatakan ada kepimpinan politik dari MCA yang menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan sebagai Menteri Kewangan supaya beliau boleh fokus untuk menumpukan semua tumpuan untuk pentadbiran menjaga negara, untuk pentadbiran negara, pengurusan negara, dan platform ataupun Kementerian Kewangan diserahkan kepada pemimpin yang lain. Nah, begitu juga bukan saja kepimpinan politik dari MCA itu menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletak jawatan sebagai Menteri Kewangan, tetapi juga menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memecat dua menteri. Pertama, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, yaitu yang juga adalah timbalan Presiden PKR, dan Presiden Amanah Muhammad Sabu, yaitu Menteri Pertanian. Nah, saudara-saudara, dua nama ini menjadi sebutan ramai orang juga. Sebelum ini Syahbudin.com ataupun Syahbudin Husin juga ada membuat kenyataan, Anwar jangan takut untuk membuat rombakan kabinet. Nah, adakah beberapa menteri akan dipecat? Seperti mana yang kita tahu, Menteri Ekonomi dan juga Menteri Pertanian yang pernah disebut orang. Tetapi mungkin dalam konteks yang lain, perbezaan pendapat dari ramai orang, mungkin ada juga menteri yang lain yang juga patut dipecat. Bukan sahaja Rafizi Ramli dan Muhammad Sabu yang disebut, tetapi mungkin ada juga beberapa menteri yang lain akan dipecat. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, begitu juga ada yang kata Wika Siong mungkin. Ada kabar angin mengatakan Wika Siong akan masuk semula di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan sebagai menteri. Tetapi menurut Syahbudin, setelah kepimpinan MCA yang mengatakan menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletakkan jawatan, akhirnya kepimpinan MCA yang mengatakan begitu kena balik. Dalam satu ulasan dari Syahbudin.com berkata, baik Anwar lupakan saja hasrat nak bawa masuk MCA sertai kabinet. Pada mulanya, menurut Syahbudin, beliau tidak mahu memberi sebarang ulasan tentang kenyataan seorang pemimpin MCA yang mahu Anwar Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Menteri Kewangan, sambil mencadangkan beberapa menteri juga perlu digugurkan. Selain Anwar yang dimintanya melepaskan jawatan, menteri yang dikehendakinya digugurkan ialah Rafizi Ramli, Muhammad Sabu, dan Ngah Korming. Sebagai tanggapan awal, saya tidak fikir kenyataan pemimpin MCA yang bernama Mike Chong itu merupakan pendirian rasmi MCA. Manakala beliau pula bukanlah pemimpin yang dikenali sebelum ini. Dan di akhir ulasan dari Syahbudin berkata, jika tiada penafian daripada MCA sendiri dalam waktu terdekat, jika tiada penafian, lebih baik Anwar lupakan saja hasrat mahu membawa kembali Wika Siong menganggotai kabinet. Biarlah MCA duduk di pinggiran saja dalam Kerajaan Perpaduan, menurut Syahbudin Husin. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut Anda, bilakah tarikh rombakan kabinet, dan adakah sesuai dilakukan masa terdekat ini, dan siapakah yang mungkin layak untuk dilantik untuk menjadi menteri? Ada yang kata Johari Ghani juga menjadi salah satu
calon yang boleh masuk di dalam kabinet. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton dan puan yang amat dihormati semua. Seperti yang kita tahu, sudah rasmi diumumkan kemenangan kepada Barisan Nasional ataupun merangkap Kerajaan Perpaduan BNPH untuk pilihan raya kecil Dun Pelangai baru-baru ini. Sudah pasti kita menanti apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin besar daripada Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Nah, tuan-tuan dan puan, dalam pilihan raya kecil Dun Pelangai ini, sekali lagi Kerajaan Perpaduan melalui BNPH telah membuktikan bahwa Kerajaan Perpaduan masih relevan ataupun gabungan BNPH, PHBN ini adalah satu gabungan yang relevan dan kubu kuat Barisan Nasional Dun Pelangai masih dapat dipertahankan. Namun tuan-tuan dan puan, akhirnya Muhyiddin Yassin dalam sebuah kenyataan, mungkinkah ini hanya untuk menyedapkan hati? Dalam satu artikel, BN gagal tambah sokongan di Dun Pelangai walaupun menang, kata Muhyiddin. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, mungkinkah ini kenyataan Muhyiddin untuk menyenangkan hati pengundi PN di Pelangai dan juga menyenangkan hati penyokong-penyokong Perikatan Nasional walaupun telah rasmi kalah untuk pilihan raya kecil Dun Pelangai? Mungkin ada yang kata, adakah pilihan raya kecil Dun Pelangai dibatalkan? Setakat ini tiada lagi sumber yang mengatakan pilihan raya kecil Dun Pelangai mempunyai satu pelanggaran undang-undang sehingga kan keputusan yang sudah rasmi itu dibatalkan ataupun ditarik. Setakat ini tiada lagi berita tentang itu, tetapi yang kita tahu Barisan Nasional sah sudah menang di PRK Dun Pelangai. Namun kata Muhyiddin di sini, BN gagal tambah sokongan. Mungkin bagi penyokong-penyokong Barisan Nasional, penyokong-penyokong Kerajaan Perpaduan, mungkin rasa lucu dengan kenyataan Muhyiddin Yassin ini. PN mendakwa keputusan PRK Dewan Undangan Negeri Pelangai yang menunjukkan Barisan Nasional gagal menambah sokongan, tetapi hakikatnya tetap menang. Dalam artikel ini kerana kata pengerusi PN sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin, BN telah bergabung dengan Pakatan Harapan dan seluruh jentera serta sumber kerajaan dikerah secara terang-terangan untuk membantu kempen parti itu. Jelasnya, walaupun PN tidak memenangi kerusi tersebut, parti itu menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding PRU ke-15 dengan mencatatkan peningkatan sebanyak 1.115 undi. Malah katanya majoriti yang diperolehi oleh BN pula merosot daripada 4.048 dalam PRU 15 kepada 2.949 dalam PRK. Saya percaya seperti mana tren dalam pilihan raya negeri dan siri pilihan raya kecil sebelum ini, tidak berlaku pemindahan undi, vote transferability yang ketara antara PH dan BN. Sebaliknya, yang berlaku ialah peralihan sokongan kepada Perikatan Nasional, terutamanya dalam kalangan pengundi Melayu. Bagaimanapun tambah Muhyiddin, PN menghormati pilihan yang telah dibuat oleh pengundi-pengundi di Dun Pelangai. Nah, tuan-tuan dan puan, akhirnya beberapa pemerhatian dari pemerhati politik, penganalisis politik. Satu kenyataan dari Syahbudin yang berkata PN tidak mahu dikata kalah di Pelangai, mereka kalah dalam menang kononnya. Nah, tuan-tuan dan puan, menurut kenyataan Muhyiddin Yassin bahwa Barisan Nasional terdapat peralihan undi dari Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional. Namun saudara-saudara, apa yang hakikatnya adalah kemenangan tetap untuk Barisan Nasional ataupun Kerajaan Perpaduan BNPH.
Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.